Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-35 daripada surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Sadaqallahul azim. Lantas kami pun berfirman kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dan isteri kamu dalam syurga ini, dan makanlah kamu berdua daripadanya sesuka hati kamu. Tetapi janganlah kamu menghampiri pokok ini, maka kamu akan tergolong dari kalangan yang menzalimi dirinya sendiri. Baik, ayat ini adalah menguraikan kepada kita, memberitahu kita bagaimana dialog yang berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Adam. Dan pada kuliah yang lalu kita telah bincangkan jannah yang dimaksudkan ini ada dua pandangan para ulama tentangnya. Sama ada jannah yang bersifat jannatul khuld, iaitu syurga yang merupakan tempat tinggal abadi bagi orang-orang beriman yang saleh di akhirat, yang mana duduknya pun kita tidak tahu di mana, ataupun syurga ni merupakan tempat yang Allah peruntukkan kepada Nabi Adam dan isterinya Hawa di tempat yang lain. Ini satu bincangan yang dikemukakan oleh para ulama. Apa yang pasti, syurga dan neraka telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya wallahu alam, kita tidak tahu. Di langit ke-7 di mana, wallahu alam. Tapi berpandukan kepada ayat ini dan juga ayat yang lain menunjukkan bahawa syurga telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannah yang digunakan oleh Al-Quranul Karim, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai asal yang sama dengan perkataan jim nun. Iaitulah kita sebut perkataan falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba sebagai contohnya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bila suasana menjadi gelap, maka baginda melihat bintang. Maka dikatakan inilah Tuhanku. Ini dalam cerita bagaimana Nabi Ibrahim mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah yang menyala dalam diri anak kecil ini sewaktu masih kecil lagi, dia memberontak kepada ayahandanya yang membuat patung untuk disembah sebagai contohnya kisah tentang Nabi Ibrahim. Perkataan jannah juga disebut perkataan janin, ajinna. Ajinna jadi perkataan janin. Janin maknanya benda yang kita tak nampak, iaitulah dalam rahim seseorang wanita. Demikian juga bila kita sebut perkataan jin, wa khalaqa, sebagai contohnya Allah Taala menjelaskan tentang al-jan min marijin min nar. Allah menciptakan jin daripada lidah api. Jin juga kita tidak nampak. Jadi perkataan jannah, kata para ulama, dia merujuk kepada satu taman yang indah yang ditutup oleh daun-daun yang rindang, pokok-pokok yang rimbun. Maka bila menyentuh tentang perkataan jannah ini, Allah SWT membawakan maksud sama ada di syurga ataupun di syurga yang bersifat abadi itu, ataupun dunia yang juga cantik. Sebagai contohnya Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi, falaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Jadi jannah ini juga merujuk kepada satu keindahan kebun, taman ataupun ladang yang diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang petani sebagai contohnya. Jadi pendeknya terdapat perselisihan para ulama menjelaskan di manakah syurga tersebut yang pernah dihuni oleh datuk kita Nabi Adam dengan isterinya Hawa alaihi wassalatu wassalam. Tambahan pula dalam hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa
Kalau seseorang telah masuk jannatil khuld, iaitu syurga yang diperuntukkan oleh Allah di akhirat, maka dia tidak akan keluar lagi. Sedangkan dalam peristiwa yang berlaku kepada Nabi Adam ini, Nabi Adam diberi amaran oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangan mendekati pokok tersebut, lantas baginda akan termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi tentulah kata golongan kedua di kalangan para ulama ahli tafsir, bahawa syurga yang dimaksudkan di sini bukanlah syurga yang ada di akhirat. Dia syurga yang lain daripada syurga di akhirat. Itu adalah pandangan yang kita akan temui dan kita tafsir. Baik, perkara kedua dalam ayat ini Allah gambarkan, duduklah engkau dengan isteri engkau, iaitu Hawa. Orang Melayu panggil Hawa, bukan Hawa, Hawa. Kalau ha, waw, alif, hamzah, itulah merujuk kepada isteri Nabi Adam. Kalau Hawa, ha, waw, ya yang tak ada titik tu, itu hawa nafsu, yang jamaknya ahwa. Ini permasalahan orang Melayu lah. Dia tak reti bezakan antara Hawa dengan Hawa. Jadi dia ada beza. Hawa, ha, waw, alif, hamzah, itu isteri kepada Nabi Adam. Disebut dalam kitab tafsir bagaimana, sebagai contohnya tafsir Qurtubi, Al-Imam Qurtubi menjelaskan satu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi Adam kesepian duduk dalam syurga. Tengok binatang berpasang-pasang, ada pasangannya, tapi baginda seorang diri. Nabi Adam pun terlelap pada satu ketika dalam syurga ini. Lalu bila dia bangkit, dapati ada seorang wanita di sisinya. Ini kisah yang sampai kepada kita dan kita tafsir. Tapi di kalangan ahli tafsir ini meneroka dengan lebih lanjut pandangan Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Mas'ud bagi menggambarkan bahawa Hawa ni diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam ketika Nabi Adam sedang tidur. Ini riwayat yang masyhur yang selalu kita dengar. Padahal dalam kitab, dalam Al-Quran Al-Karim, dalam hadis tak ada menjelaskan benda itu pun. Kalaupun ada dalam hadis riwayat Muslim, iaitu Nabi telah pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi menggambarkan bahawa istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhil'in awaj, min dhil'in awaj, in dhahabta tuqimuhu kasartah wa in taraktahu ma zala awaja, istausu bin nisa'i khaira. Jagalah wanita-wanita kamu dengan baik, pesan Nabi SAW, kerana mereka diciptakan daripada tulang rusuk. Mereka dicipta tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu pergi dengan keras, tegas padanya, kamu akan patahkan tulang tersebut. Kalau kamu biarkan, ia akan bengkok sampai bila-bila. Maka aku pesan kepada kamu supaya menjaga wanita dengan sebaik-baiknya. Hadis ini tidak pun menunjukkan bahawa Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Fahami baik-baik ayat ini. Tak ada satu hadis pun yang sahih mengatakan bahawa Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Tidak ada. Yang ada adalah pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia ini nampaknya banyak bergaul dengan ahlul kitab. Ahlul kitab ni maknanya orang di kalangan Yahudi dan juga Nasara yang masuk Islam, seperti Ka'abul Ahbar. Mereka ni merupakan Abdullah bin Salam. Mereka ni merupakan golongan yang dulunya ahlul kitab, dan mereka membaca rujukan-rujukan dalam kitab Taurat mereka yang menceritakan seperti ini. Jadi secara prinsipnya tidak ada dalil daripada Quran dan hadis untuk mengatakan wanita diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Yang ada cuma pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Benar beliau seorang ahli tafsir yang hebat. Benar beliau merupakan seorang yang didoakan oleh Nabi, lantas memiliki ilmu yang sangat hebat, solid, mantap. Benar beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Tetapi bila menyentuh tentang dalil, kita mesti ada hujah yang kuat. Mana dalilnya daripada Qurannya? Mana dalil daripada hadisnya? Tidak ada. Barangkali yang dimaksudkan Nabi SAW itu tulang rusuk yang bengkok, ia menyempurnakan kehidupan kita sebagai suami. Maknanya seolah-olah tulang rusuk kita tak cukup. Bila datang isteri, kita berkahwin dengannya, barulah tulang rusuk kita sempurna. Tak ada pula dalil menunjukkan bila dibuka dada seorang lelaki tu, dia bedah siasat, dia lihat tulang rusuknya tak sempurna. Tak ada. Ahli sains pun tak mengatakan seperti itu. Dan bukan, sudah tentu isteri kita tidak pernah diciptakan daripada tulang rusuk kita. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, itu perkara yang
didedahkan di sudut ilmunya. Kalau orang nak kata, itu orang kata, biarkan. Dan tidak ada gunanya kita bergaduh bab ini pun. Tapi nak kita terangkan, janganlah kita terlalu obses dengan pandangan seperti ini, lantas kita membawakan dalam syarak seolah satu hujah yang ada dari Quran dan juga hadis. Baik, banyaklah bahawa kita ni dipengaruhi oleh pandangan-pandangan daripada Taurat, cerita-cerita Israeliat. Contohnya, bila masuk dalam syurga Allah larang mendekati pokok ini, maka tiba-tiba isteri ni pujuklah suaminya, Hawa pujuklah Adam, makanlah, mari kita makan. Lantas dia makan, suaminya ikut. Ini pun satu benda yang batil. Mana ada benda-benda dalam Quran dan juga hadis. Ini juga pengaruh daripada kitab Taurat lagi sekali, pengaruh daripada cerita-cerita Israeliat. Cerita Israeliat ni tuan-tuan adalah kisah yang sampai kepada kita, nisbah kepada Bani Israel. Nabi yang salah bila mendengar ahli kitab bercerita, Nabi sabda, "Idza haddatsa lakum banu Israil fala tusaddiqu wa la tukadzibu." Kalau orang Bani Israel ini berkata sesuatu perkara, jangan kamu dustakan dan jangan kamu terima. Mana kamu kena ada penapisan. Lantas para ulama meletakkan satu dasar. Kalaulah apa yang sampai kepada kita daripada kisah-kisah Israeliat menepati Quran dan hadis, ambil. Kalau dia berlawanan dengan Quran hadis, tolak. Kalau dia tidak ada dalam Quran dan tak ada dalam hadis, kita tawakuf. Tawakuf ni kita ambil atau kita tolak, tak ada masalah. Itu prinsipnya. Siapa boleh cakap? Orang alim. Jangan pakai akal kita. Dengar daripada orang alim cakap macam mana. Orang yang baca, yang mengkaji, yang belajar dengan sanadnya. Jangan kita mempertahankan satu benda yang kita dengar. Saya dengar begitu. Siapa kamu dengar? Daripada siapa? Siapa gurumu? Mana dia belajar? Kitab apa yang dia baca? Jadi ini prinsip ilmu yang kita kena tahu. Kerana bila Allah gambarkan dalam satu firman-Nya, surah Al-Isra sebagai contoh, surah Taha, surah Al-A'raf mengisahkan tentang Nabi Adam dan juga isterinya Hawa makan, fa'akala minha fabadat lahuma fatafiqa alaihima yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Allah gambarkan mereka sama-sama makan, bukan seorang makan pujuk yang lain. Tak ada, itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Dan kemudian digambarkan oleh Allah SWT dalam kisah Israeliat. Ini beza antara apa yang Allah sebut dalam Quran dengan apa yang sampai kepada kita daripada Israeliat. Allah gambarkan fanasya walam najid lahu azma. Nabi Adam lupa perintah Allah itu jangan makan, lupa. Baginda termakan kerana terlupa. Allahu Akbar. Tapi kisah-kisah Israeliat sampai Nabi Adam minum arak dalam syurga lalu mabuk, lantas melakukan perkara yang Allah larang. Ini tidak betul. Mana boleh kata demikian. Seorang Nabi minum arak, dan arak kalau dalam syurga pun, kalau menepati pandangan pertama bahawa syurga yang dimaksudkan di sini tempat keamanan yang Allah beri makan segala-galanya, tentulah syurga tersebut mempunyai arak yang tidak memabukkan. Kerana arak yang Allah beri kepada seseorang yang masuk syurga untuk minum, itu bukan arak memabukkan macam kat dunia ni. Ada pula yang mengatakan buah yang dimaksudkan ni buah apple. Ada kata buah inab, inab ni anggur. Ada mengatakan buah tin. Tapi tak ada satu pun dalil yang mengatakan apakah buah yang dimakan oleh Nabi Adam. Kalau orang putih dalam Bible mereka mengatakan mereka makan apple, tu sebab dipanggil sebagai Adam's apple, dipanggil ni kan. Orang lelaki yang ada apa benda ni kat tekak ni, apa ni? Ni apa dia? Halkom. Ni dipanggil Adam's apple. Orang putih panggil, dipercayai bahawa Adam ini dan Eve makan apple. Ya, adalah cerita-cerita yang mengarut yang mengatakan bahawa Nabi Adam makan tersangkut kat sini, kemudian yang isterinya makan pula tersangkut kat sini, jadilah buah dada bagi orang perempuan. Ini kisah yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Tidak perlulah kita menceritakan benda ini seperti yang digambarkan dalam perspektif Bible. Jadi Quran tidak pernah menghukum orang perempuan. Ini adalah pengaruh daripada cerita yang datang daripada Bani Israel yang tak betul, dan ia merendah-rendahkan orang perempuan. Itu sebab orang perempuan ni dia create. Itu sebab orang Kristian dan juga bangsa-bangsa lain mereka create, sebagai contohnya Father's Day, Mother's Day. Apa tujuannya?
Kerana sepanjang tahun mereka tidak pernah menghargai orang perempuan, tak pernah menghargai bapa. Datang satu ketika bahawa nak menghargai benda tersebut. Kita orang Islam tidak pernah diajar macam tu. Kita sentiasa menghargai isteri, menghargai ibu, menghargai bapa kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam ayat yang pendek ini para ulama kupaskan begitu panjang. Jadi Allah SWT menggambarkan di sini, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam dan isterimu, tinggallah dalam syurga. Perkataan uskun ni pula di surah bahasa Arab merujuk perkataan sakinah. Sakinah maknanya ketenangan, kebahagiaan. Itu sebab dalam ayat surah Ar-Rum yang seringkali ditampal, yang dimasukkan dalam kad-kad kahwin, entah dibaca entah tidak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Kan antara tanda-tanda kekuasaan Allah lagi, Allah menciptakan daripada kamu isteri-isteri supaya kamu tinggal dengan mereka, dan diberikan kepada kamu mawaddatan, kasih sayang, dan juga rahmah. Adalah perbincangan para ulama kenapa Allah ulang perkataan mawaddah dan selepas itu rahmah. Setengah mereka mengatakan mawaddatan ini kasih sayang yang berasaskan kepada nafsu. Zaman muda masing-masing kulit masih tegang, tapi bila dah tua salah seorang akan sakit, datanglah rahmat, kasih sayang yang berasaskan kepada rahmat daripada Allah SWT. Jadi Allah gambarkan kat situ pentingnya seorang isteri untuk seorang suami mendapat ketenangan daripadanya. Jadi demikian juga dalam ayat ini Allah gambarkan uskun, duduklah kamu dengan isteri kamu dengan tenangnya dalam syurga aku ini. Ya, dengan tenang sekali dalam syurga aku ini. Jadi perkataan digambarkan di sini maskan, as-sakan, uskun, sakinah, merujuk kepada kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Ya, lalu Allah gambarkan wa kula minhuma ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah apa saja yang kamu kendaki di syurga ini, wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu berdua menghampiri pokok ini, nanti kamu berdua akan menjadi di kalangan orang yang zalim. Cantiknya ayat Allah di sini tuan-tuan untuk difahami, kata para ulama usul, para ulama tafsir. Dalam tafsir Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibn Katsir menggambarkan bahawa dalam banyak perkara kehidupan ini Allah beri pada kita kelonggaran. Lakukan, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Satu saja tak boleh, iaitu menghampiri pokok ini. Kalau kita berfikiran waras, kita akan lihat dalam kehidupan sebagai seorang manusia di muka bumi, sebagai seorang Muslim, banyak perkara boleh buat, cuma ada beberapa benda je yang tak boleh buat. Allah dah halang kita, larang kita daripada melakukannya. Kita ni dipanggil di sudut falsafahnya, kita bebas dalam ruang lingkup yang tertentu yang telah ditetapkan. Mana mungkin kita duduk satu tempat semua benda kita boleh buat? Ada tak? Tuan-tuan kata Amerika tu negara yang makmur, yang hebat, yang maju, tuan-tuan boleh tak pergi kat sana sewenang-wenang tuan-tuan buat apa saja tuan-tuan nak? Boleh? Tak boleh, mustahil. Di mana saja kita berada, kita tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Tak boleh orang mengatakan apa ni tak boleh, itu tak boleh. Di mana-mana tempat engkau pergi dalam dunia, engkau akan dapati ada batasan tertentu yang ditetapkan menghalang engkau melakukannya. Ada, mana boleh tak ada langsung. Jadi demikian juga dalam kehidupan, Allah tetapkan ini boleh, ini boleh. Allah tak suruh ini boleh. Sebab dalam Syafi'i meletakkan al-aslu bara'atu zimmah, banyak benda yang boleh buat. Cuma ada benda-benda yang haram yang Allah gambarkan tak boleh buat, itu tak boleh buat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, gambaran di sini satu je larangan yang Allah beri, jangan mendekati pokok ini. Jangan mendekati, dia sangat tegas daripada jangan lakukan. Kalau orang sebut pada tuan-tuan, jangan dekati tempat tu tau, ada bahaya, tempat tu ada ular senduk, oi, dia pernah patuk orang mati. Tuan-tuan rasa takut, nak menghampirinya pun tuan-tuan takut. Jangan hampiri jalan tu waktu malam. Kat situ ada perompak, ada kalau tak halangan tengah jalan, kereta kau langgar nanti aksiden, lepas tu dia turun dipukul kau. Jangan dekati tempat itu. Maka ia menandakan satu larangan yang sangat tegas berbanding dengan jangan lakukan. Kalau orang sebut pada kita jangan berzina,
jangan berzina. Tapi Allah sebut dalam Quran, jangan dekati zina, kerana bila engkau mendekatinya, dia akan termasuk ke dalamnya. Wala taqrabuz zina, kerana pintu zina itu ada terlalu banyak. Jangan dekati maknanya lebih tegas daripada makna jangan lakukan perkara tersebut. Lalu kamu akan menjadi orang yang zalim. Nanti kita akan lihat pada ayat seterusnya bagaimana Nabi Adam dan juga Hawa melakukan kesilapan tersebut, dan dia dipanggil sebagai satu kesilapan, bukannya dosa, sehingga mengakibatkan orang Kristian menggambarkan dosa tersebut tak mungkin diampunkan. Lalu Allah utuskan puteranya pula untuk disalib, dan lantaran itu diampunkan dosa datuk yang melakukannya. Ini satu benda yang tidak masuk akal. Perbezaan di antara akidah muslimin dengan kehidupan pandangan orang-orang kafir Kristian khususnya. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.